أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Ingatlah apabila Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkan dengan makna menidurkanmu atau mewafatkan sekejap dan mengangkatmu kepadaku, angkat ke langit, dan membersihkanmu daripada orang-orang kafir dan menjadikan pengikut-pengikutmu mengatasi orang kafir sehingga hari kiamat, pengikutmu yang beriman, yang setia. Kemudian kepadaku kembali mereka semua. Lalu ada hukum di kalangan mereka dengan apa yang telah mereka berselisihkan. Maka ada pun orang-orang yang kafir, aku azabkan mereka azab yang sangat dahsyat di dunia dan akhirat, dan tiada penolong bagi mereka. Dan ada pun orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, aku sempurnakan ganjaran mereka, dan Allah tidak mengasihi orang yang zalim. Begitulah kami bacakan kepada wahai Muhammad SAW daripada ayat-ayat, tanda-tanda yang benar, cerita yang benar, dan peringatan yang bijak. Ayat ini masih lagi menceritakan tentang Nabi Isa AS. Apabila orang-orang Yahudi bermahrajalil membunuh Nabi-Nabi Yahya, Zakaria, kemudian mereka mencari Nabi Isa untuk dibunuh. Nabi Isa dikepung, Nabi Isa menyeru sahabat-sahabatnya yang setia, siapa yang sanggup jadi penolong aku menegakkan agama Allah, menyambungkan perjuanganku. Lalu Hawariyun, sahabat yang setia, ulama kata 12 orang. 12 orang membuat ikrar untuk menyambungkan perjuangan menegakkan agama Allah. Sanggup mengorbankan diri. Bukan salah seorang daripada sanggup dikorbankan. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Isa dengan diangkat ke langit. Mereka tak berjaya bunuh dan salib. Adapun cerita salib ni cerita mengarut, cerita bohong. Mereka tak bunuh Nabi Isa, bunuh orang lain yang diserupakan. Itu qala Allah ya Isa, bila Allah berkata wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ulama tafsir khilaf dalam menafsirkan ayat-ayat ini. Ada yang mengatakan mutawaffi dengan makna mematikan engkau bila tiba ajal. Ajalnya ialah di akhir zaman, bukan masa itu. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku, diangkat ke langit. Setengah ulama, ini kebanyakan ulama tafsir, mengatakan mutawaffika dengan makna menidurkanmu wahai Isa. Allah Ta'ala menidurkan Nabi Isa AS dalam masa beberapa saat. Ditidurkan beberapa saat dan diangkat ke langit. Ditidurkan sekejap, dia angkat ke langit. Jadi makna mutawaffika dengan makna menidurkan, kerana di sana ada ayat-ayat Quran yang menggunakan perkataan wafat dengan makna tidur.
Ada ucapan, wa huwa allazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, suratul An'am. Dialah Tuhan yang telah mewafatkanmu, menidurkanmu, dan mengetahui apa yang kamu buat waktu siang hari. Kemudian jaga balik. Perkataan wafat ni bukan berarti makna mati. Ada dalam Quran dengan makna menidurkan. Maka kebanyakan ulama mengatakan mutawaffika dengan makna munawwimuka, menidurkan wahai Isa. Allah Ta'ala menidurkan Isa alaihi salam. Mengikut satu riwayat yang dhaif dari Wahab bin Munabbih. Munabbih ini ialah ahli kitab yang masuk Islam, kalangan tabi'in. Allah Ta'ala mewafatkan sekejap. Tak bunuh, wafat sekejap, masuk nyawa balik. Ada kaul yang mengatakan begitu. Ini kaul yang dhaif, kaul yang sangat lemah. Sabit dalam hadis-hadis yang sahih, hadis yang mutawatir. Mutawatir ini diriwayatkan oleh ramai sahabat yang tak boleh dibohongi sekali-kali, bahawa Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Selepas zahirnya Imam Mahdi, iaitulah seorang pemimpin daripada zuriat Nabi SAW yang akan menyelamatkan dunia yang penuh dengan kezaliman. Zalim sana, zalim sana, zalim sini, berlaku huru-hara. Berlaku malhamah kubra, perang yang besar, perang dunia lah. Dalam keadaan yang terdesak ini, Allah Ta'ala lahirkan seorang pemimpin zuriat Nabi SAW, diriwayat oleh hadis yang mutawatir. Akan zahir di Mekah mengikut pendapat Sunni dan Syiah, cuma khilaf cara saja. Zahir Imam Mahdi ni semua percaya, cuma Syiah kata begini, Sunni kata begini. Bila zahir Imam Mahdi tak ada khilaf lagi lah, balas sementara saja. Bila Imam Mahdi itu zahir sungguh, maka bersatu semua, tak ada guna kita badah. Urusan mazahir ini urusan Allah Ta'ala. Akan zahir pemimpin di akhir zaman, dibai'ahkan di antara maqam Ibrahim dengan Kaabah, dibai'ahkan Imam Mahdi ini. Kemudian berperang. Masa itu orang tak percaya dia Imam Mahdi. Bila satu pasukan tentera yang besar nak serang dia, datang dari Syam, dia telan bumi di tengah jalan. Nabi sebut dalam hadis, baru orang tahu dia Imam Mahdi. Belum pada tu 313 orang yang ikut dia. Orang tak apa percaya. Dan dia sendiri pun tidak mahu menzahirkan diri. Bukan dia mengaku saya adalah Imam Mahdi, tak. Orang mengaku saya tu pelawak tu, latih saya lah tu. Bukan cara begitu. Bahkan dia melarikan diri, orang pegang dia, suruh dia jadi pemimpin. Orang tahu dia ni ada kebolehan, ada ketokohan. Orang suruh dia jadi pemimpin. Akhirnya dia terima jadi pemimpin. Dan berlaku Baitul Maqdis dibebaskan. Dibebas Baitul Maqdis. Masa itu Baitul Maqdis dibebaskan. Dan masa itulah Nabi Isa turun. Nabi Isa AS akan turun. Yang disebut dalam Sahih Bukhari pun ada. Bila Imam Mahdi nak sembahyang subuh, Nabi Isa sapa. Imam Mahdi berundur, Nabi Isa tolak Imam Mahdi jadi imam, memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Dajjal ni ialah pemimpin Yahudi. Orang Yahudi pun percaya Al-Masih yang memimpin orang Yahudi di akhir zaman. Sekarang orang Yahudi sedang usaha nak cari Dajjal ni duduk mana. Akan muncul, dan Tuhan izinkan Dajjal ni meretos sekejap. Dalam masa seminggu je, sehari macam setahun, sehari macam sebulan, kemudian sehari macam seminggu, sehari macam hari-hari biasa yang berikutnya. Itu Dajjal. Hari ini orang duduk mengeluh dah pasal cuaca panas ni.
akan berlaku perjalanan matahari yang lambat tentang di akhir zaman. Dajjal bermerajalela. Di mana Imam Mahdi, satu riwayat kata dia Masjid Dimas, riwayat kata Masjid Baitul Maqdis. Nasabahnya Masjid Baitul Maqdis. Nabi Isa turun lepas sembahyang subuh. Nabi Isa akan mengejar Dajjal dan membunuh Dajjal di Bab Lut. Bab Lut inilah kampung di Tel Aviv. Tel Aviv ibu negara Israel sekarang. Ada apa kampung tu, kampung Bab Lut. Nama kampung tu ada sebut dalam hadis. Di situlah Nabi Isa akan bunuh Dajjal. Setelah Nabi Isa, di mana disebut dalam Quran, wa inna min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi yawmal qiyamah yakunu alaihim syahida, suratul Nisa. Dan sesungguhnya sebahagian ahli kitab akan beriman dengan Nabi Isa, masuk Islam. Bila Nabi Isa turun, orang Kristian masuk Islam. Orang Kristian akan masuk Islam. Dia tahu Nabi Isa. Nabi Isa turun bagaimana umur masa dia angkat. Masa dia angkat umur dia 30 tahun, masa dia turun umur 30 tahun. Rupa dia muka orang umur 30-an. Rupa yang cantik, putih kemerahan, rambut menjolor ke hadapan. Rambut orang muda lah. Rambut yang hitam berkilat menjolor ke hadapan. Rambut dia macam orang keluar daripada mandi. Macam masa dia angkat. Setelah Nabi Isa dia angkat, berlaku penyelewengan dalam agama Kristian. Ada kata Nabi Isa anak Tuhan. Nabi Isa salah satu daripada 3 unsur Tuhan. Pokok Kristian sesat. Yang menyesatkan Kristian ni ialah Raja Rom Timur Byzantin. Bila Raja Rom Timur Byzantin Konstantin masuk Islam, masuk Kristian, dia pindah agama Kristian. Jadi ada patung, sembah salib, babi boleh makan, padahal tak ada makan babi. Babi itu haram asal agama dia. Ni boleh makan babi orang Kristian. Ini apa? Ini sudah menyeleweng. Dia pindah ajaran ni. Yang tukar pindah ialah Raja Rom. Dia pindah agama. Jadi sesat. Namun demikian orang Kristian ni berpecah. Ada yang ortodok. Yang ortodok ni yang percaya kepada Isa ni akan turun di akhir zaman. Kristian ortodok. Ada. Bukan semua Kristian. Saya dia Isa kena salib. Ada Kristian yang percaya Isa tidak disalib dan akan turun di akhir zaman. Ini bersama orang Islam. Inilah barangkali yang disebut oleh firman Allah Ta'ala, wa inna min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan sesungguhnya di kalangan ahli kitab itu ada yang beriman kepadanya sebelum wafat matinya, dan pada hari kiamat menjadi saksi bahawa Rasul telah menyampaikan. Wa Isa, aku angkat kamu kepadaku. Inni mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Aku bersih kamu daripada orang kafir. Orang kafir dia ni anak zina. Tidak. Dilahirkan oleh Maryam dengan tidak ada apa. Dengan kun fayakun. Tuhan kata jadi maka jadilah. Pelik ke? Nabi Adam ayah tak ada, mak tak ada, terus jadi manusia. Hawa dua tulang rusuk Nabi Adam, mak tak ada, Tuhan buat. Maka Tuhan buat Nabi Isa dengan tidak ada ayah. Dengan malaikat Jibril menyampaikan firman Allah kepada Maryam, Tuhan nak beri anak padamu. Maka jadi anak dengan firman Allah Ta'ala, kun fayakun. Bukan dengan bersetubuh. Jibril tak boleh nak setubuh. Dia bukan lelaki. Jibril bukan manusia, bukan lelaki, bukan ada nafsu. Kita tengoklah
Ayat Quran menceritakan mereka bawa perintah daripada Allah. Dan Jibril membawa firman Allah Ta'ala. Jibril tak boleh setubuh. Yang malaikat, mana ada kemaluan, mana ada apa. Jadi jangan kita keliru dalam masalah ini. Allah Ta'ala nak uji kepercayaan pada Allah Ta'ala. Dan bila si Maryam bawa, orang kata dia berzina, Tuhan jadi Nabi Isa bercakap. Nabi Isa masa bayi tu terus beritahu dia ni Abdullah. Aku ni hamba Allah, Tuhan jadikan aku Nabi. Wa ja'alni nabiyya. Tuhan nanti aku jadi Nabi. Masa merah tu bercakap. Mukjizat. Tuhan tunjuk kekuasaan dia. Jadi kita kena tolak kepercayaan Kristian. Tuhan kata wa ja'alul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan aku jadikan pengikutmu yang setia. Pengikut Nabi saya yang setia. Sebahagian setia itu ikut Nabi Muhammad SAW. Mengatasi mereka yang kafir menjatuhkan Parsi dan Rom. Parsi dan Rom jatuh. Termasuklah Constantinople pun jatuh. Rom Timur pun akan jatuh. Sehingga hari kiamat. Wahai Isa, Tuhan akan beri kemenangan kepada Islam. Kepada Islam. Bukan kemenangan Kristian, kemenangan Islam. Summa ilayya marji'ukum. Kepada aku tempat kembali kamu. Kamu mati. Macam orang lain mati. Bila tiba ajal. Setelah kamu menjalankan tugas. Menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa bila turun, dia memerintah negara. Negara yang diperintah tu menjalankan syariat Islam. Mengikut Quran. Wajib bagi dia ikut Quran. Tak boleh ikut Injil dah. Dia ikut Taurat. Fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Aku akan hukum perkara yang kamu berbalah pada hari ini. Isa ni anak Tuhan ke, Isa ni Tuhan, Isa apa tu akan selesai pada hari kiamat. Tunggulah, wahai orang Kristian. Tuhan akan bercara kepada hari kiamat. Hari kiamat ni tempat dipercarakan. Fa ammal ladzina kafaru fa'adhibuhum 'adzaban shadidan fid dunya wal akhirah. Wa ma lahum min nasirin. Maka ada pun orang-orang yang kafir yang melawan. Maka aku azabkan mereka dengan azab yang sangat dahsyat di dunia dan di hari akhirat. Di dunia dia seksa. Kalau kita tengok mereka ni senang, tapi berpenyakit, menghadapi masalah hidup, seksa atas dunia, kaya tak ada berkat. Jadi kuasa besar dunia pun dalam keadaan yang menyusahkan. Apalagi yang tak ada kuasa besar dunia lagi susah. Atas dunia diseksa oleh Tuhan, nampak zahir je, nampak sedap. Di akhirat apatah lagi. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong bagi mereka. Tuhan tak tolong orang-orang yang lawan Allah dan lawan Rasulnya. Wa ammal ladzina amanu wa amilus salihat, dan ada pun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Allah Ta'ala berjanji kepada mereka, fa yuwaffihim ujurahum, maka Tuhan akan tunaikan dengan sempurna pahala-pahala yang dijanjikan kepada mereka. Sekurang-kurang amal kebajikan itu 10 kali ganda. Ada 700 kali ganda. Ada yang berganda-ganda tak tahu kira banyaknya. Tuhan akan tunaikan janji itu. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan Allah tidak mengasihi orang-orang yang zalim. Zalim ini bukan saja pukul orang. Orang Melayu ni zalim, kata orang berzalim. Zalim ini meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat, tak ikut hukum Islam. Zalim kan? Semua yang tak ikut hukum Islam adalah zalim, walaupun beri duit, walaupun dapat tolong, tapi tak ikut hukum Islam, zalim. Ada ni ikut hukum Allah Ta'ala. Lain pada hukum Allah Ta'ala adalah hukum hawa nafsu.
Allah Ta'ala tak izin, itu hawa nafsu. Ada juga hukum manusia buat, tapi Allah Ta'ala izin, itu termasuk hukum Allah Ta'ala juga. Bukan semua perkara ada nas dalam Quran dalam hadis, ada perkara tak ada nas, Allah Ta'ala izin. Jadi masalahnya hukum yang Allah Ta'ala putus, buat hukum sendiri, itu zalim. Khususnya masalah akidah, melantik Tuhan lain daripada Allah, menganggap Nabi Isa anak Tuhan dan sebagainya, itu zalim. Isa adalah Rasulullah dan hambanya. Dzalika natluhu 'alaika min al-ayati wad-dhikril hakim. Itulah yang kami bacakan pada kamu, wahai Muhammad SAW, daripada ayat-ayat Al-Quran dan peringatan yang bijaksana. Banyak ayat-ayat ni, dan selepas ni Nabi baca kepada orang Kristian Najran. Kita akan baca minggu depan. Dalam sirah pun kisah yang sama juga. Rombongan Kristian Najran datang menghadap Nabi. Dia hanuk Kristian, tapi menyeleweng. Mereka tanya tentang Isa, Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Nabi baca pada mereka. Ini adalah kisah yang benar, yang betul. Bukan sebagaimana yang kamu reka, yang mengarut, yang tak betul. Ini daripada Allah, cerita yang sebenarnya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. In hadha lahu al-qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah. Wa inna Allah lawal azizul hakim. Fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin. Kita baca dalam sirah tadi ayat ni. Sebab nuzulnya ialah memberi jawapan kepada rombongan Kristian Najran yang datang ke Madinah untuk menyerah diri. Mereka serah diri tapi tak mahu masuk Islam. Berlaku perdebatan, perbincangan. Dan timbul persoalan tentang Nabi Isa AS. Lalu Allah menurunkan ayat-ayat yang dibaca ni, yang telah baca terjemahannya. Dan sirah Nabawiyah tadi, kita dah baca dah. Di mana tanya tentang Nabi Isa, Tuhan dah jawab. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam. Contoh Nabi Isa di sisi Allah sama dengan Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah jadikan Adam daripada tanah. Daripada tanah. Kemudian Allah ciptakan Adam dengan kun fayakun. Kun fayakun, jadi. Tidak dengan ada ayah, tidak dengan ada ibu. Ayah tak ada, ibu tak ada, daripada tanah je. Dengan firman kun fayakun. Begitu Allah jadikan Isa AS. Malaikat Jibril turun, berjumpa Siti Maryam yang sedang beribadat. Maryam seorang wanita yang sangat baik, yang sangat soleh, tak tinggal ibadat yang baik. Jibril datang, rupa seorang lelaki yang cantik. Memanglah malaikat ni lawa, rupa lelaki. Maryam minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan. A'udzu bika birrahman. A'udzu billah, aku berlindung dengan Allah daripada kejahatanmu, kata Maryam. Jibril kata, aku ni utusan Allah. Utusan Allah, ana rasul rabbiki liahab alaka ghulaman zakiyah, dalam surah apa namanya, surah Maryam. Tuhanku suruh beri anak kepadamu, anak yang cerdik, yang bijak. Maryam kata, bagaimana aku boleh anak? Aku bukan seorang yang jahat. Aku bukan seorang pelacur. Tak setuh lelaki.
Itulah kalimah Tuhanmu. Tuhan dah tentu. Tuhan nak jadikan bukti, tanda kekuasaannya, nak jadikan anak kurnia kepadamu, tidak dengan bersubuh, tidak dengan apa. Lalu Allah Ta'ala nak jadikan anak dengan kun fayakun. Rupanya lelaki ni ujian Siti Maryam. Lelaki lawa pula. Lawa lah Jibril ni. Lupa lawa. Tapi bukan lelaki. Nak subuh macam mana? Nafsu tak ada pula. Malaikat tak ada nafsu. Malaikat tak buat maksiat. Tidak ada maksiat pada malaikat. Macam mana nak zina malaikat? Tidak. Jibril pula tu. Jibril alaihissalam. Malaikat yang paling mulia. Maka berlakulah firman Allah Ta'ala. Macam-macam riwayat. Kata ditiup roh ke dalam rahim Maryam. Roh daripada Allah Ta'ala. Jibril tiup. Maryam pun mengandung. Lepas mengandung, sakit. Menyisihkan diri. Minta doa biar mati lah. Aku mati lebih baik. Orang lupa aku, Maryam kata. Tiba-tiba bunyi suara pula malaikat. Bawah tanah. Tempat dia duduk tu. Bawahmu ni ada air, ada ni ketenangan, jangan takut. Tepuk saja batang kema ni, buah akan luruh. Ruh persabaran janiyah. Makan buah kema ni. Lepas lahir anak tu ni. Kalau orang tanya mu, jangan cakap. Jangan cakap. Aku tak boleh cakap ke ni? Tuhan tak beri cakap. Tunjuk ke budak ni je. Bila Maryam bawa Nabi Isa yang dilahirkan ini. Mu dak juruh rupanya. Ayahmu orang baik, mu keturunan Nabi Harun. Tiba-tiba membuat begini. Maryam tunjuk. Macam mana nak cakap budak kecil? Tiba-tiba Yusuf cakap, Inni Abdullah. Aku ni hamba Allah. Tuhan lantik aku jadi Nabi. Tuhan tunjuk selalu mana kekuasaan dia dan mukjizat Nabi Isa. Dia masa dilahirkan masih bayi lagi. Jangan pelik. Tuhan jadikan Adam daripada tanah dengan tak ada ayah, tak ada ibu. Dengan kun fayakun. Hawa dijadikan dengan tidak ada ibunya. Jadi daripada Adam. Tuhan rusuk dia. Dengan pun Tuhan kata jadi. Kekuasaan Allah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran daripada Tuhanmu. Fala takum minal mumtarin. Jangan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang ragu dan syok. Jangan masuk dalam orang yang ragu dan syok terhadap kekuasaan Allah. Terhadap Tuhan jadikan Isa alaihissalam dengan firman-Nya. Jangan syok lagi, tak boleh syok. Kalau syok jadi kafir. Orang Kristian pula kata, ni anak Tuhan. Tuhan nikah pula dah. Ada ke Tuhan? Ini lagi teruk. Lagi sesat. Tuhan jadikan Isa dengan kun fayakun. Lepas tu berlaku cabaran. Cabar pokok Kristian ni. Kalau nak percaya juga, faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Maka sesiapa yang berhujah denganmu wahai Muhammad selepas datang ilmu daripada Allah. Faqul, kata wahai Muhammad, ta'ala, mari. Nadu abna'ana wa abna'akum. Kita panggil anak-anak kita dan anak kamu. Wa nisa'ana wa nisa'akum, isteri-isteri kami dan isteri kamu. Wa anfusana wa anfusakum, diri kepada diri kamu. Mari kita kumpul satu tempat. Duduk sepat. Mengikut riwayatnya Nabi memanggil Fatimah, Hasan, Husain, cucu dia. Fatimah puteri, panggil Sayyidina Ali, panggil Aisyah, panggil Hafsah. Mari kita minta. Summa nabtahil fanaj'alullah 'alal kadhibin. Kita minta Tuhan tu laknat di atas siapa yang bohong kalangan kita. Saudara nak. Sila. Mu panggil puak-puakmu, isterimu, panggil cepat, minta Tuhan tu laknat atas kita. Bila Nabi ajak, Nabi kata, mereka kata minta tangguh dulu lah, Muhammad, tangguhlah. Mereka minta tangguh. Minta tangguh, nak mesyuarat dulu. Mesyuarat, dalam mesyuarat tu, ada di bersuara kata, dia ni Nabi sungguh.
Kalau kita ikut hak dia anak ni, tak ada neraka kita. Habis. Tuhan binasakan kita semua. Tak ada teriak keturunan. Habis. Macam mana nak masuk Islam ke? Pakai serah diri. Akhirnya, tak mahu mubahalah. Serah diri. Sanggup bayar jizah. Inna hadha lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya, kisah-kisah ini, kisah-kisah Nabi Isa yang disebut dalam Quran. Kisah-kisah Maryam adalah benar. Adalah benar mereka. Wa ma min ilahin illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Isa bukan Tuhan, Maryam bukan Tuhan. Tuhan satu, saya bukan tiga dalam satu. Wa inna Allah lahuwal azizul hakim. Dan sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala perkasa. Tak ada siapa yang boleh lawan Allah Ta'ala. Maha bijaksana. Hukum Allah Ta'ala sangat hebat. Allah Ta'ala buat begitu, ada hikmat, ada hukum. Untuk jadi dalil kekuasaan Allah, untuk menguji manusia. Percaya ke tidak pada kekuasaan Allah Ta'ala. Fa'in tawallaw fa'inna Allah alimun bil mufsidin. Maka jika kamu berpaling tak mahu daripada bermubahalah ini. Dan tak mahu masuk Islam juga. Tak mahu mengaku tak ada Tuhan sebenar mereka Allah. Isa bukan anak Allah, Maryam bukan Tuhan betina. Mu tak percaya juga. Fa innallaha alimun bil mufsidin. Maka sungguh Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang jahat dan melakukan kejahatan di atas muka bumi. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Serah ke Tuhan lah. Kamu tak masuk Islam macam mana? Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilat at-Taurat wal Injil illa min ba'dihi afala ta'qilun. Ha antum haula'i hajattum fima lakum bi 'ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bi 'ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita tidak menyembah malaikat Allah dan kita tidak sekutukan dengannya dengan sesuatu jua pun. Dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewakan selain dari Allah. Kemudian jika mereka berpaling enggan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berani mempertengkarkan tentang agama Nabi Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan malaikat kemudian daripada zaman Ibrahim? Patutkah kamu berdegil sehingga kamu tidak mahu menggunakan akal? Ingatlah, kamu ini orang-orang bodoh. Kamu telah memajukan bantahan tentang perkara yang kamu ada pengetahuan mengenainya. Maka mengapa kamu membuat bantahan tentang perkara yang tidak ada pada kamu sedikit pengetahuan pun bersabit dengannya? Dan ingatlah Allah mengetahui hakikat yang sebenarnya, sedang kamu tidak mengetahuinya. Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi. Dan bukanlah pula ia seorang pemeluk agama Kristian. Tetapi ia seorang yang tetap di atas dasar tauhid sebagai seorang Muslim yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Dan bukanlah ia dari golongan orang-orang musyrik.
Sesungguhnya orang-orang yang hampir sekali kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, dan berhak mewarisi agamanya ialah orang-orang mengikutinya, dan juga Nabi Muhammad ini, serta orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu umat Islam. Dan ingatlah, Allah ialah pelindung dan penolong sekalian orang-orang yang beriman. Setelah kita bacalah ayat yang lalu, Allah Ta'ala turunkan ayat untuk menjawab persoalan tentang Nabi Isa yang hendak diketahui oleh Kristian Najran. Nak tahu apa pandangan orang Islam, Nabi tak jawab. Allah Ta'ala turunkan tentang Nabi Isa. Isa adalah anak Maryam, dicipta oleh Allah dengan kun fayakun. Bukan anak Allah, makhluk Allah, Rasulullah. Itulah hakikatnya. Allah jadikan Isa macam jadikan Adam. Kalau Adam tak ada ayah, tak ada ibu, Allah Ta'ala boleh buat. Kalau Hawa tak ada ibu, ayah je Adam, tulang rusuk Adam. Maka Allah Ta'ala jadikan Isa dengan ibu yang tidak ada ayahnya, dengan kun fayakun. Kalau kamu masih ragu, mari kita bermubahlah. Mubahlah, aku panggil isteri aku, panggil anak cucu aku, mu panggil anak beranakmu, duduk setepak, minta Tuhan turunkan laknat pada siapa yang bohong, yang tak betul. Bila dengar begitu, mereka minta tangguh. Minta tangguh. Lalu padri besar mereka kata, jangan, dia Rasul sungguh. Rasul sungguh. Kalau kita ikut Tuhan anak, habis kita ni. Kenal anak ni. Lalu mereka buat keputusan tak masuk Islam. Tak masuk Islam. Dan bayar jizyah, bayar cukai. Tunduk pada kerajaan Islam. Maka Allah berfirman, Qul ya ahlal kitab. Wahai ahli kitab. Iaitu orang Yahudi dan orang Nasara. Yahudi ada kitab Taurat. Nasara ada kitab Injil. Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Musa dan Harun alaihissalam bagi Yahudi, Isa bagi Kristian. Itu kepercayaan mereka. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Marilah kamu semua kalimah yang sama saja. Antara kami dan kamu. Sama saja ajaran kita ni, ajaran Nabi. Iaitulah, kita tak boleh sembah mereka Allah saja. Kami percaya pada Allah, kamu percaya pada Allah. Ini ajaran Rasul-Rasul. Ini ajaran Islam yang sebenar. Sama je. Taurat, Injil, Quran. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun. Mengajak pada tauhid, mengesahkan Allah. Tak ada Tuhan yang lain daripadanya. Wa la nusyrika bihi syai'a. Jangan, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu ajaran asas yang sama antara kami dengan kamu. Islam adalah agama Nabi dan Rasul-Rasul. Wa yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kita tak boleh lantik sama-sama kita jadi Tuhan lain pada Allah Ta'ala. Dalam peristiwa yang lain, apabila Adi bin Hatim, seorang Badri, datang menghadap Nabi SAW, setelah kaumnya dikalahkan oleh tentera Islam, tawanan-tawanannya di Bani Taib dibebaskan. Kerana akhlak dia baik, Nabi bebaskan. Lalu adik pada Adi bin Hatim berjumpa dengan Adi bin Hatim yang melarikan diri supaya datang berjumpa dengan Nabi. Adi bin Hatim datang berjumpa dengan Nabi. Dalam keadaan dia pakai salib yang digantung di leher dia, salib emas. Nabi berkata, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan padri-padri dan pendeta mereka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Dia kata, kami tak lantik padri-padri jadi Tuhan. Kami sayang Allah Tuhan juga. Nabi kata, tapi mempakai hukum yang dibuat. Allah Ta'ala halal, padri kata haram, pakai padri, tinggal Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala kata halal, padrimu kata haram, mu pakai hak padri. Tinggal hak Allah Ta'ala. Ini. Antaranya, kitab Taurat ini sebut Muhammad Nabi akhir zaman. Padrimu kata dok, mu ikut padri, dak ikut kitabmu. Tak ikut dia, tak ikut Taurat. Mu ikut padrimu, lawan kitab saja orang. Asal kitab Taurat Injil dari babi haram. Orang Kristian kata dari babi halal. Sebab padri kata halal, boleh makan babi. Padri tak boleh nikah. Padahal nikah sunnah Nabi-Nabi. Jadi hukum yang dibuat oleh padri, oleh pendeta, kamu pakai lebih pada hukum Allah Ta'ala. Ini makna lantik Tuhan lain buat Allah. Ayat ini juga Nabi suruh tulis pada surat yang dihantar oleh Raja Rom dan Raja Mesir. Raja-raja Arab yang mengikut agama Kristian. Nabi suruh tulis ayat ini. Bila Nabi tulis surat kepada Raja Rom, Raja Mesir, termasuk raja-raja Arab yang Kristian, ayat ini ditulis, mari ta'alau, ya ahli kitab, ta'alau ila kalimah sawa'in bainakum alla na'budu Allah. Wahai ahli kitab, mari pada kalimah yang sama antara kami dan kamu. Kita tak boleh beribadat melainkan kepada Allah sahaja. Wa yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tidak boleh kita melantik sama-sama kita dari Tuhan lain pada Allah Ta'ala. Nabi suruh tulis dalam surat dihantar pada raja-raja menganut agama Kristian. Sebab itu Raja Rom dia minta orang dia panggil orang Mekah yang datang berniaga. Datang berniaga di Syam, bawa mari. Aku nak tanya dia. Kebetulannya Abu Sufyan. Masa Abu Sufyan kafir lagi, tak masuk Islam lagi. Kafir, dia masih kafir. Lalu Raja Rom tanya Abu Sufyan ni, macam mana permane Nabi ni hak ngaku jadi hak atas surat ni, Nabi ni. Lalu dia kata asal kami ialah kami bawa agama nenek moyang. Dia bawa agama baru, lain pada nenek moyang kami bawa. Larang kami sembah berhala, larang ni. Ini di luar daripada kebiasaan kami lah. Raja Rom dengar. Namalah agama Tauhid. Kemudian pengikut dia macam mana? Pengikut dia orang muda-muda, orang miskin. Raja Rom kata, Atba'ur Rasul. Itu pengikut Rasul-Rasul. Bila tengok Raja Rom cakap begitu, padri-padri ini bising. Sudah Raja nak masuk Islam dah. Bila dengar orang besar-besar ni dah gelisah ni, sebenarnya aku tak masuk Islam, kata dia. Aku nak tengok mu je. Sungguh dah dengan agama. Raja Rom tak ada masuk Islam. Tak ada. Artinya mereka percaya tak ada Tuhan melainkan Allah. Raja Mesir terima surat Nabi, dia layan utusan Nabi atau hadiah ke Nabi. Hadiah ke Nabi, termasuk hadiah itu ialah Maria Al-Qibtiyah, seorang hamba perempuan yang cantik, pergi ke Madinah, dia masuk Islam. Dan Nabi adakan isteri dia. Jadi isteri dia. Daripada Maria seperti adalah lahirnya Ibrahim, anak Nabi. Nabi bersabda sahabat-sahabat dia, ingat bila mau pergi ke Mesir, jaga baik orang Mesir ni. Aku ada hubungan silaturahim dengan orang Mesir. Jadi, walaupun anak Ibrahim itu, anak Nabi, daripada Maria Qibtiyah, Nabi anggap orang Mesir ni anak beranak dia. Ibrahim pula, isteri dia, Hajar. Hajar pun orang Mesir juga. Nabi anggap sebagai anak beranak dia, silaturahim. Sebab begitu. Dan orang Mesir ditakluk oleh Rom. Tentera Islam datang zaman Sayyidina Umar menghalau Rom. Orang Mesir merdeka. Dalam agama Kristian Ortodok, agama lain pada agama Rom. Orang Mesir ramai-ramai masuk Islam. Tinggal sikit-sikit yang tak masuk Islam. Menunjukkan persamaan risalah. Begitu juga orang Bosnia. Orang Bosnia ni, bila orang Turki masuk ke Bosnia, orang Bosnia tengok, orang Turki ni tak makan babi. Tak makan babi, semayang. Bosnia ni asal dia penganut agama Bogomil.
Kristian mazhab Bogomel, Ortodok Bogomel, yang percaya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tuhan sebenar Allah. Nabi Isa bukan anak Tuhan. Siti Maryam bukan bini Tuhan. Dengan sebab itu orang Bosnia masuk Islam ramai-ramai. Macam orang Melayu masuk Islam ramai-ramai. Orang Melayu tu kebijaksanaan dakwah. Melayu ni, Hindu ni, bukan Hindu pun tak. Tapi orang Bosnia ni agama Kristian Ortodok Bogomel. Ini kalimatin sawa'im bainakum alla na'budu illallah. Kalimah yang sama antara kami dan kamu. Kita tak boleh sembah melainkan Allah sahaja. Wala nusyrika bihi syai'a. Tak boleh syirik, tak boleh sekutu Allah sesuatu yang lain. Tuhan saja. Wa yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kita boleh lantik sama-sama kita jadi Tuhan. Lantik Tuhan ni bukan berarti orang kok sujud depan dia. Pakai hukum dia, hukum hak dia buat. Tolak hukum Tuhan. Fa in tawallau faqulu ashhadu bi anna muslimun. Maka jika sekiranya mereka itu berpaling, tak mampu masuk Islam juga. Faqulu, katakanlah, ishhadu, saksikanlah wahai kamu semua, bi anna muslimun, kami adalah orang-orang Islam. Kami tak ikut agamamu, kami orang Islam. Islam adalah agama asal nabi-nabi. Allah Taala berfirman, ya ahlal kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih, afala ta'qilun? Wahai ahli kitab, mengapa kamu berhujah berbalah tentang Ibrahim? Padahal tidak diturunkan dah Taurat Injil, melainkan selepasnya, selepas Ibrahim. Adakah kamu tidak berakal? Bila orang Kristian Najran mari masjid Nabi, padi-padi temu dengan Tok Alim Yahudi. Tok Alim Yahudi kata, Nabi Ibrahim ni agama Yahudi. Padri Kristian kata, dok, Nabi Ibrahim agama Kristian. Blah. Kristian kata, Ibrahim agama Kristian. Yahudi kata, Ibrahim agama Yahudi. Tuhan kata, wahai ahli kitab. Ya ahli kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim. Mengapa kamu berhujah berbalah tentang Ibrahim? Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih. Padahal tidak diturunkan Taurat dan Injil, melainkan selepasnya, selepas Ibrahim alaihissalam. Taurat Injil itu orang kediang Ibrahim dulu lagi. Tak ada Yahudi, tak ada Kristian lagi. Ibrahim dah ada dah. Macam mana mau kata Ibrahim ni Yahudi, hak ni pula kata Ibrahim Kristian? Apalah ta'qilun, ada kamu tidak berakal? Ini mereka tahu. Masuklah kitab lama dia mengatakan Nabi Ibrahim ni dulu pada Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi bodoh lah. Duduk balah. Hak ni kata Yahudi, kata Kristian. Pada Ibrahim tu belum pada Yahudi Kristian lagi. Ha antum haula hajatum fima lakum bi'ilm falimma tuhajuna fima laysa lakum bi'ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ha antum, hai kamu wahai Yahudi dan Kristian, adakah kamu berbalah tentang apa yang kamu tahu tentang Nabi Isa alaihissalam, yang hidup di zamannya, yang kamu tengok dia, Nabi Isa alaihissalam hidup di zamannya. Mu tahu Nabi Isa ni diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel. Mu tahu Nabi Isa ni diutuskan oleh Allah wa rasulan ila Bani Israel. Balik pada ayat dulu. Jadi rasul pada Bani Israel. Mengapa kamu berbalah tentang Nabi Isa? Orang Yahudi kata Nabi Isa ni anak zina. Kristian kata anak Tuhan. Ini benda yang kamu tahu. Mu tengok mukjizat Nabi Isa. Ketika masih bayi kecil cakap, aku ni hamba Allah, inni Abdullah. Aku ni hamba Allah. Allah Ta'ala latih aku jadi Nabi. Cakap masa merah lagi. Mu tengok ni matamu. Nabi Isa ni dipilih oleh Allah dengan kun fayakun. Mengapa kamu duk balah? Hak ni kata anak Tuhan, hak ni kata apa ni anak zina. Ini dalam keadaan dia tahu. Falima tuhajuna fi ma laysa lakum, mengapa kamu berbalah juga dalam perkara yang kamu tak tahu tentang Ibrahim, yang tentang kata Ibrahim Yahudi, yang kata Ibrahim Kristian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala mengetahui, kamu tak tahu. Yang tahunya Allah Ta'ala, kamu tak tahu. Balik pada Allah Ta'ala lah. Ikut petunjuk Allah Ta'ala. Sepatutnya. Sepatutnya. Begitulah.
Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyyan. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan seorang Kristian. Walakin kana hanifan muslima. Ibrahim ialah seorang yang mengikut agama yang betul, seorang Islam. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang musyrikin yang menyembah berhala. Orang Arab Mekah kata Ibrahim ni datuk dia. Orang Hindu kata Ibrahim ni Brahma, Tuhan. Jadi Ibrahim ni musyrikin lah. Orang Hindu, orang Muslim kata Ibrahim ni Tuhan, Brahma. Yahudi kata Ibrahim Yahudi. Kristian kata Ibrahim Kristian. Tidak. Ibrahim tidak Yahudi, Ibrahim tidak Kristian, Ibrahim tidak musyrikin. Ibrahim seorang Islam. Yang menganut agama Tauhid. Yang kamu baca dalam kitab kamu sendiri, wahai orang Hindu, wahai orang Kristian, wahai orang Yahudi. Tentang Ibrahim. Yang menegakkan agama Tauhid. Sehingga dihukum bakar dalam api yang besar. Diselamatkan oleh Allah dengan mukjizat. Kamu tahu kisah tu. Ada kitab kamu, mengapa kamu tak ikut Ibrahim seorang Islam? Yang menganut agama Tauhid. Bukan agama musyrikin. Bukan agama Yahudi, bukan agama Kristian. Mengapa kamu degil wahai mereka itu? Inna awwalan nas Ibrahim lalladzina ittaba'uhu hadzal nabiy walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling utama kepada Ibrahim ialah Nabi ini, Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang beriman bersama dengannya. Muhammad adalah zuriat Ibrahim. Dilahirkan oleh putranya Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ibrahim hantar Ismail ke Mekah ketika masih bayi untuk buka Mekah yang akan jadi tempat kiblat penganut agama Islam. Di situ lahirnya Muhammad SAW daripada zuriat Ismail. Membawa agama Tauhid, agama yang mengaku tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, tak ada sekutu bagi Allah. Maka orang yang paling utama dengan Ibrahim ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadan nabi, nabi ini. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Yang beriman pengikut Muhammad, ini yang utama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah seorang Islam. Semua nabi-nabi keturunan Ibrahim adalah Islam. Agama yang sama dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu waliyul mu'minin. Allah Ta'ala menjadi penolong, menjadi pelindung kepada orang-orang yang beriman. Kemudiannya kita kena sedar Allah Ta'ala akan melindungi orang beriman di dunia dan akhirat. Orang yang ikut Nabi Muhammad, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang sebenar, Allah Ta'ala menolong, memeliharanya di dunia dan di akhirat. Walaupun menghadapi cabaran, menghadapi fitnah, menghadapi kepungan daripada Ahzab, daripada musuh, Allah Ta'ala tetap selamatkan mereka yang beriman. Wallahu a'lam.